Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus masuk ke butiran 020200 Jabatan Perangkaran Malaysia, DOSM. Saya nak minta Menteri untuk terangkan, adakah terdapat satu sistem feedback dalam pengkalan data padu ataupun padu sistem database, kerana sebelum ini terdapat banyak kes yang mereka tidak layak untuk menerima bantuan, yang mereka pakai Mercedes tapi mereka dapat STR. Jadi saya nak tanya, adakah terdapat satu sistem feedback ataupun sistem aduan di mana orang ramai boleh membuat aduan tentang orang yang tidak layak tapi mereka dapat bantuan, ataupun orang yang layak dapat tapi tidak dapat bantuan. Mungkin ada satu sistem feedback online yang di mana orang ramai boleh buat aduan. Yang kedua, untuk butiran 00700 Green Fund, saya nak tahu sebab butiran ni 2 bilion untuk anggaran seluruh projek. Tahun depan 100 juta, jumlah besar. Jadi saya nak tahu apakah perincian ini di bawah Green Fund. Yang seterusnya untuk kesemua Perbadanan Kemajuan Negeri dari 70101 sehingga 70113. Saya nampak di sini pertama, 4 negeri yang menerima peruntukan paling banyak adalah daripada negeri Pemangkang. Yang pertama, negeri Kelantan 42.45 juta. Yang kedua, Terengganu 12.81 juta. Ketiga, Kedah 10.5 juta. Dan Perlis, negeri kecil tapi dapat juga 6.8 juta. Jadi saya nak harap pihak pemakan jangan kata lagi negeri dianaktirikan, kerana daripada kesemua peruntukan yang diberi kepada Perbadanan Kemajuan Negeri-negeri, 4 negeri pemangkang sahaja telah mendapat 88% peruntukan. Jadi saya nak tanya, mana negeri Perak? Saya masih ingat semasa bajet 2023 awal tahun ni, saya pernah tanya kepada kementerian, kenapa Perbadanan Kemajuan Negeri Perak tidak dapat apa-apa peruntukan? Pada masa itu saya difahamkan daripada kementerian bahawa tidak ada peruntukan yang telah diminta. Tapi kali ini saya telah semak dengan Exco Kerajaan Negeri Perak bahawa memang ada peruntukan telah dipohon, tetapi saya tak nampak ada apa-apa peruntukan yang telah diberikan di sini. Jadi, tetapi dalam bajet 2024, Perdana Menteri ada menyatakan terdapat satu investment dalam Kerian Perak High Tech Park, Kerian Integrated Industry Park. Jadi saya nak minta apakah perinciannya, kerana sampai hari ini adun-adun di negeri Perak mereka tidak tahu tentang apakah perincian, apakah butiran ataupun lokasi dan jumlah pelaburan ataupun peruntukan yang dimasukkan ke dalam Kerian Perak High Tech Park. Dan seterusnya saya masuk kepada pelancongan Langkawi, kerana duit ini dibagi kepada negeri Pemangkang, termasuk Kedah pun dapat banyak. Saya petik akhbar Sinar Harian semalam. Langkawi jadi pekan hantu jika kemasukan pelancong terus merosot. Ini berita semalam dari utusan sama juga. Utusan Malaysia, Langkawi, kedai makan bungkus, kedai sewa di lelong. Ini bukan saya yang cakap. Ini dari siapa? Ini dari Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA, Zainuddin Kadir. Dipawali tahun ini sudah mau sampai cuti, tapi satu Langkawi hotel 3 bintang hanya 10% kena tempah. Mengapa macam ni? Langkawi sepatutnya destinasi pelancong yang paling tinggi, paling menarik. Kalau tengok di Ipoh, tak payah tunggu sampai cuti. Hari biasa saja, Jumaat, Sabtu, Ahad, semua hotel penuh. Tapi kenapa Langkawi tinggal 10%? Adakah ini disebabkan oleh polisi-polisi kerajaan negeri yang ekstrim yang tidak mesra pelancong? Jadi, sampai hari ini kerajaan negeri tidak ada apa-apa akal ataupun tidak ada apa cara untuk membawa pelancongan. Ya. Kampar, terima kasih. Apa komen Yang Berhormat? Perkara-perkara yang diberitahu oleh Yang Berhormat hanya merugikan penduduk di Langkawi sahaja. Orang-orang yang mencari pendapatan, pemandu teksi, orang-orang yang kerja di hotel, orang-orang yang meniaga, semua mereka orang Langkawi yang sebenarnya menanggung kerugian, tak ada kerja, tempat untuk kerja dan mencari pendapatan. Apa komen Yang Berhormat? Ya memang, kalau pelancong tak datang, yang rugi itu orang-orang tempatan, termasuk orang Langkawi, termasuk di sini kedai makan bungkus, siapa yang buat kedai makan ni, kereta sewa di lelong. Jadi ini semua akan merugikan orang tempatan. Jadi saya nak pakar. Boleh bagi laluan? Mana? Urus Selangor. Okey, boleh. Okey, tadi YB menyatakan seolah-olah Langkawi ini hanya di bawah Kedah semata-mata. Memang betul bawah Kedah. Tapi apa fungsinya
kementerian yang ada menimbulkan pelancongan dan sebagainya. Apa pandangan Tuan YB? Kementerian Pelancongan memang ada fungsi, tapi fungsi kerajaan negeri paling besar. Dan itu persepsi paling penting, persepsi. Menteri Pelancongan tu saya tanya, kenapa ada pelancong sampai ada pergi pantai, tak boleh pakai seluar pendek. Yang nak minum arak tak boleh. Tapi apakah Kena hormatilah, itu hak orang Islam. Betul. Kita menjaga hak Islam. Apa masalah sekarang ni? Pelancong datang kena bagi ruang. Pelancong kalau nak beli arak, bagilah. Pelancong tu bukan Islam. Jadi ini kawasan pelancongan. Kita bukan nak cakap pasal agama. Kita cakap pasal pelancongan, cakap pasal nak bawa Tak duit. setuju tak saya katakan tadi bahawa Menteri Pelancongan kena ambil juga perhatian perkara ni? Hulu Selangor. Itu Dia bukan tak Menteri boleh Pelancongan debate. sudah Okey, bangkit okey, tentang isu Kena ni. bertanya soalan, lepas dia beri jawapan, sila duduk. Kalau gini sampai besok pun kita tak siap. Silakan. Jadi sampai hari ini kerajaan negeri tak ada apa-apa cara untuk nak naikkan pelancongan di Langkawi. Sampai ada ahli parlimen Langkawi, sampai nak buat pantai bogel di Langkawi, cakap dalam dewan. Ini betul-betul memalukan. Jadi saya ada satu show di sini. Okey? Mungkin ada sikit pertikaian, tapi saya rasa kita perlu letakkan Langkawi terus di bawah pentadbiran Putrajaya. Kita masukkan Langkawi sebagai wilayah keempat selepas Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, masuk terus ke dalam wilayah persekutuan. Kalau kerajaan persekutuan boleh ambil alih pentadbiran, saya rasa Langkawi kita akan boleh terus majukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Pasir Mas.